Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu laporan berita yang paling hangat sekali melibatkan SPRM. Apabila SPRM sah menahan pemilik syarikat memalsukan dokumen kerja penyelenggaraan lebih RM1 juta. Inilah yang dikatakan tata kelola yang baik apabila SPRM bekerja dengan proaktif, bekerja dengan dinamik dan bekerja tanpa melengah-lengahkan waktu. Ada saja laporan terus disiasat, ada saja laporan terus disiasat, dan kalau layak ditahan, perlu ditahan. Apalagi yang menyebabkan kerugian besar kepada negara. Bayangkan, penyelenggaraan yang palsu ini lebih 1 juta ringgit kalau diedarkan atau diperuntukkan kepada rakyat. Berapakah keuntungan rakyat yang boleh diperoleh? Berapa buah rumah untuk orang-orang miskin boleh dibuat? Tapi karena ketamakan mereka-mereka ini, maka sanggup memalsukan dokumen untuk semata-mata mendapatkan kerja penyelenggaraan 1 juta ringgit. Yang kaya terlalu tamak, yang miskin pula makin kerugian. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan 2 pemilik syarikat kerana disyaki menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan kerja penyelenggaraan berjumlah lebih RM1.1 juta. Menurut sumber, kedua-dua suspek lelaki berusia 40-an itu ditahan kira-kira jam 2 petang ketika hadir di pejabat SPRM Cawangan Tawau semalam. Difahamkan, mereka disyaki menggunakan dokumen palsu untuk tujuan menipu bagi mendapatkan kerja penyelenggaraan di bawah pakej rangsangan ekonomi tahun 2020. Wah, ini semua sewaktu pakej rangsangan ekonomi 2020 yang telah pun diumumkan oleh Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk S. Karunianati ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan suspek dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, mereka akan dituduh di Mahkamah Session Tawau mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan pada Rabu ini. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu tentang isu kali ini? Pendapat kamu lah kan, orang-orang yang tamak haloba macam ni, sudah kaya, nak kaya lagi tapi dengan cara yang salah. Apa pendapat kamu semua? Pada pendapat saya sangat setuju dengan tindakan SPRM ini mengambil tindakan yang sangat agresif dan proaktif. Saya berharap dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun mengisytiharkan perang terhadap rasuah, perang untuk menghentikan rasuah, maka dengan itu SPRM akan lebih aktif dan kalau boleh ditingkatkan kerja keras mereka ini supaya tata kelola negara yang diimpikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh rakyat Malaysia dapat dilaksanakan dan bukan hanya tinggal angan-angan belaka. Negara ini kalau ditabir dengan baik, negara ini kalau ekonominya, uangnya digunakan dengan baik, tanpa ada ketirisan, tanpa ada penyelewengan, tanpa ada guna kuasa, salah guna kuasa, saya yakin rakyat Malaysia, negara ini adalah negara yang kaya, makmur, diberkati Tuhan. Tapi oleh kerana tindakan 1-2 kepala, 1-2 perut, 1-2 pikiran yang tamak, mereka sanggup melakukan apa saja. Semoga dengan tindakan yang berterusan daripada Anwar Ibrahim bersama dengan penguatkuasaan seperti SPRM dapat membantu Malaysia ke arah yang lebih baik. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disahkan hari ini, belum pun pilihan raya, belum pun mengundi, belum pun buang undi, belum pun pangkah undi, belum pun buka pusat mengundi, sudah disahkan. Pakatan Harapan Barisan Nasional sudah peroleh majoriti muda di Selangor. Itu pendedahan daripada Amiruddin, Menteri Besar Selangor yang sementara. Sebelum kita teruskan ulasan hangat menarik pada petang ini, jangan lupa anda tekan butang subscribe dan tekan butang like untuk menimbulkan suasana. Saudara-saudara sekalian, dengan ini, dengan pemberitahuan berita ini, dengan pemberitahuan maklumat ini,
ianya pasti akan mencungkil hati ataupun mencungkil perhatian, menarik perhatian daripada parti pembangkang khususnya Perikatan Nasional dan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, juga tentera Perikatan Nasional yang dikatakan pahlawan Perikatan Nasional yaitu Sanusi Maknur, dan juga paling penting sekali Azmin Ali kerana berada di Selangor. Dinyatakan oleh Amiruddin sekali lagi, gabungan kerajaan perpaduan sudah peroleh majoriti mudah di Selangor. Macam mana? Bagaimana ini boleh berlaku sedangkan buang undi pun belum dibuat, pengundian pun belum dibuat? Bagaimana ia berlaku? Ikuti terus ulasan selepas ini. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari mendakwa setakat ini gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional sudah memperoleh majoriti mudah berdasarkan tinjauan dan undian kecenderungan pengundi. Katanya, berdasarkan semakan itu, gabungan parti politik itu kini berada di hadapan berbanding Perikatan Nasional dan kini dalam usaha memperoleh 2/3. Setakat malam tadi, kerajaan perpaduan sudah memperoleh majoriti mudah, malah hampir menuju 2/3 dalam pilihan raya negeri PRN Selangor, katanya ketika berucap pada siri ceramah Kita Selangor di dataran Sadiman, Bukit Cangang di sini malam tadi. Amiruddin berkata, beliau membuat semakan bukan hanya berdasarkan kepada satu agensi. Sebaliknya, semakan turut diadakan dengan badan tinjauan atau pool undian lain. Katanya, beliau bukan rasa angku, sombong dan melompat terlalu awal, kerana masih ada 4 hari lagi sebelum mengundi. Saya sudah kira-kira dan hitung. Setakat ini kita mendahului. PN nak klaim dakwa apa dakwalah, kata Amiruddin lagi. Amiruddin mengakui BN berjaya membangunkan Selangor sebagai sebuah negeri maju dan kini tugas dan peranan itu disambung PH. Siapa bangunkan Selangor sampai jadi negeri maju? BN, dan saya tidak pernah nafikan. Memang BN telah majukan. Kini, tugas itu disambung PH. Sekarang, kedua-dua elemen itu terbukti membawa kemajuan di Selangor. Gabungan ini akan menjadi gabungan paling mantap dan kukuh untuk membangun Selangor terus maju pada masa hadapan, kata Amiruddin lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Adakah anda juga bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Amiruddin ini? Itu belum pun buang undi, belum pun peti undi dibuka, belum pun kira undi, tetapi sudah disahkan. PH dan BN sudah peroleh majoriti mudah di Selangor, kata Amiruddin. Saya rasa ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Amiruddin ini, dan pastilah Perikatan Nasional Pembangkang sekarang ini giat untuk menambahkan work hard work untuk membuat mereka mampu menyaingi PHBN. Pendapat kamu, kalau kamu setuju dengan apa yang Amiruddin kata ini, apa pula nasihat anda kepada Perikatan Nasional? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan besar, paling besar untuk Sanusi dan juga geng-geng Sanusi. Apabila dipetik daripada My Metro, polis akan panggil ahli parlimen dakwa ada perangkap untuk Sanusi. Isu ini makin tular dan makin membesar apabila gara-gara ada kononnya ahli parlimen dakwa ada perangkap untuk Sanusi. Polis Kedah akan memanggil seorang ahli parlimen untuk membantu siasatan berhubung kenyataan dikeluarkannya dalam ceramah kempen pilihan raya negeri PRN ke-15 di Sungai Petani baru-baru ini. Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh berkata, setakat ini polis menerima 4 laporan berhubung kenyataan yang dibuat ahli parlimen terbabit. Beliau berkata kenyataan itu dilihat sebagai suatu fitnah dengan niat mendatangkan khianat awam yang boleh menggugat ketenteraman awam dan negara mengait keselamatan diri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Setakat ini, 4 individu yang membuat laporan polis sudah dipanggil untuk diambil keterangan. Susulan laporan yang dibuat, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali, katanya selepas meninjau keadaan undi awal yang membabitkan 875 pegawai dan anggota di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah hari ini. Pada Ahad lalu, seorang ahli parlimen yang juga penceramah terakhir pada perhimpunan politik di Sungai Petani memaklumkan orang ramai bahawa seorang tokoh politik di negeri itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri majlis itu atas sebab keselamatan. Ahli parlimen itu mendakwa tokoh politik itu dinasihatkan supaya tidak menghadiri perhimpunan itu kerana ada perangkap untuk menahannya. Mengulas lanjut, Fisul turut menasihatkan semua pihak atau parti politik yang menyertai pilihan raya supaya mengelak daripada membangkitkan naratif yang boleh menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan awam. Jangan mengguna kaedah yang boleh membawa kepada gangguan atau spekulasi, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ada netizen dan juga penganalisis politik mengatakan bahawa kalau nak berpolitik, gunalah idea politik bukan dengan menggunakan isu-isu awam yang boleh menimbulkan ketidaktenteraman. Mereka memberikan cadangan, gunalah idea atau modal dalam kempen seperti kelemahan di dalam kehidupan ekonomi rakyat, mau meningkatkan kualiti hidup rakyat, ketiadaan air, jalan raya maupun peluang pekerjaan atau meningkatkan ekonomi. Itu yang terbaik, kata netizen. Jangan menimbulkan ketakutan pula. Kerana apa beza atau apakah kesudahan dengan menggunakan isu keselamatan? Ianya tidak mendatangkan apa-apa kebaikan, bahkan mungkin akan membawa mudarat kepada rakyat maupun negeri tersebut. Jadi oleh sebab itulah netizen memberikan cadangan dan nasihat supaya sesiapa yang mau berkempen dalam PRN kali ini, gunalah isu yang benar-benar dapat membantu rakyat, meningkatkan kualiti hidup rakyat, memakmurkan negeri maupun negara. Berhentilah menggunakan model atau modal politik yang murahan, yang hanya sekadar mahu mendapatkan publicity ataupun mahu mendapatkan simpati semata-mata. Tunjukkan dalam kempen tersebut anda mempunyai idea modal untuk mahu menang, untuk membantu rakyat. Jangan sampai gara-gara anda nak mahu meraih undi, anda nak meraih simpati, anda nak mahu meraih pelbagai macam lagi keuntungan peribadi, ianya menggadaikan keselamatan negara itu sendiri. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengumuman Anwar Ibrahim dan pendedahan Anwar Ibrahim. Rahsia yang perlu kita semua tahu dan menarik perhatian, dan saya rasa anda perlu kongsikan kepada semua orang. Anwar Ibrahim kata UMNO tak jadi diharamkan sebab PH menentang keputusan Mahathir dan Muhyiddin. Oh, rupa-rupanya selama ini ada rancangan untuk mengharamkan UMNO. Dan orang yang dikatakan cuba merancang untuk mengharamkan UMNO itu ialah Mahathir dan Muhyiddin. Tapi Anwar Ibrahim kata yang menentang keputusan itu ialah Pakatan Harapan. Makna kata, kalau bukan Pakatan Harapan yang menentang keputusan Mahathir dan Muhyiddin untuk cuba mengharamkan UMNO, sekarang pastilah UMNO telah pun diharamkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Pakatan Harapan PH menentang keputusan dua pemimpin kerajaan terdahulu mahu mengharamkan UMNO. Pengerusi PH tersebut berkata keputusan untuk mengharamkan UMNO diakui sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini Presiden Bersatu. Muhyiddin beritahu saya sendiri di rumahnya, kita terpaksa haramkan UMNO kerana banyak masalah UMNO ni kita akan haramkan, kata beliau. Ini keputusan siapa? Dia, Muhyiddin dengan Mahathir, kata Anwar. Saya Presiden Keadilan dan Ketua Pembangkang ketika itu. Saya kata kita lawan UMNO. Saya tak setuju mengharamkannya, kata Anwar. Jadi bila kita bantah keputusan untuk mengharamkan UMNO, dia kata ini keputusan Mahathir dan dia. Saya kata tak mungkin. Kamu boleh terus. Tak mengapa. Saya yakin Mat Sabu, Presiden Amanah dan Lim Guan Eng, kita tidak setuju, kata Anwar Ibrahim.
Kita lawan UMNO tapi kita tidak bersetuju bubarkan UMNO, tegas Anwar lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program ceramah mega perpaduan Edun Hulu Kelang di Taman Permata Hulu Kelang malam tadi. Anwar berkata Muhyiddin sehingga kini belum menafikan pendedahan mengenai cubaan untuk mengharamkan UMNO, melainkan Tan Sri Anwar Musa yang sekarang muncul di pentas ceramah Perikatan Nasional PN. Dah 3 bulan saya cakap hal ini, Muhyiddin belum nafi. Yang nafi itu Anwar Musa. Dia dah jadi lebay sekarang, kata Anwar. Itulah sebabnya tak jadi diharamkan sebab Pakatan Harapan menentang keputusan pengharaman UMNO, tegasnya dengan disambut oleh tepukan hadirin. Menurutnya, tiada sebab untuk beliau mahu menghukum UMNO termasuk bersetuju dengan cubaan pengharaman parti itu. Kerana yang menzalimi beliau selama ini adalah Mahathir. UMNO ada sejarah, bukan kerana ayah dan ibu saya dalam UMNO. Saya pun dulu timbalan Presiden UMNO, kata Anwar Ibrahim. Yang buang saya adalah Mahathir, yang fitnah saya adalah Mahathir. Pasal apa saya nak hukum orang UMNO yang lain, kata Muhyiddin Anwar lagi. Dalam masa sama, Anwar turut menemplak penerimaan Bersatu dan PAS terhadap Mahathir yang kali pertama muncul berucap di pentas PN di Kota Bahru, Kelantan pada 21 Julai lalu. Anwar berkata, puluhan tahun jadi kerajaan. Kerja nak haramkan parti orang saja. Sekarang ini diusung pula oleh Bersatu dan PAS. Selamatlah kamu, kata Anwar. Ambillah, Mahathir. Kami pun tak mahu, tegas Anwar lagi. Oh, luar biasa jugalah. Kata-kata Anwar ini memang ada pedasnya. Apabila Anwar kata, puluhan tahun jadi kerajaan, kerja nak haramkan parti orang saja. Sekarang ini diusung pula oleh parti Bersatu dan PAS. Selamatlah kamu, kata Anwar. Dan dia kata, ambillah Mahathir. Kami pun tak mahu, tegas Anwar lagi. Wah, memang betul-betul ini satu kata-kata Anwar Ibrahim yang luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Tapi jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.